Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan belajar tentang 2.4 iaitu organ tumbuhan, organ utama untuk menjalani fotosintesis. Standard pembelajaran yang akan kamu capai adalah 2.4.1 iaitu mewajarkan keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Maknanya perlu ke fotosintesis? Yang kedua, menghubungkaitkan penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Yang ketiga, mengenal pasti struktur kloroplas iaitu granum, thylakoid dan juga stroma. Kamu kena tahu apa fungsi dan juga bagaimana struktur granum, thylakoid dan juga stroma. Seterusnya kita pergi kepada keperluan fotosintesis dalam tumbuhan. Kenapa tumbuhan perlu menjalani fotosintesis? Yang pertama, tumbuhan ialah organisma autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ianya tak perlukan kepada organisma heterotrof seperti kita manusia ni. Sebab dia adalah autotrof. Kita pergi kepada uji minda 11. Uji minda 11 berdasarkan persamaan fotosintesis yang dipelajari, iaitu kita perlukan tumbuhan perlukan air sebagai bahan mentah, karbon dioksida, di mana tumbuhan akan menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Itu adalah hasil bagi fotosintesis. Di mana untuk menjalankan fotosintesis ianya perlukan tenaga cahaya dan juga klorofil. Sekarang kita pergi kepada uji minda 11 iaitu berdasarkan persamaan fotosintesis yang telah dipelajari. Kita tengok dekat sini fotosintesis perlukan air, karbon dioksida, ini adalah bahan yang diperlukan. Ianya akan menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Ini adalah hasil bagi fotosintesis. Untuk tumbuhan menjalankan fotosintesis, ianya perlukan tenaga cahaya dan juga klorofil. Soalannya, terangkan keperluan proses fotosintesis dalam tumbuhan kepada organisma lain. Yang pertama, fotosintesis menghasilkan glukosa. Glukosa akan digunakan oleh organisma lain seperti manusia untuk respirasi sel. Maknanya apabila kita mengambil ataupun kita makan tumbuhan, kita akan mendapatkan glukosa. Bila kita boleh dapatkan glukosa, ia akan menghasilkan tenaga melalui proses respirasi. Jadi respirasi sel bagi organisma lain penting untuk menghasilkan tenaga. Tenaga pula untuk pertumbuhan dan pembiakan. Jadi awak kena faham kenapa tumbuhan perlu menjalankan fotosintesis. Yang pertama, fotosintesis menghasilkan glukosa. Bila fotosintesis menghasilkan glukosa, yang kedua, glukosa pula digunakan untuk respirasi sel. Poin yang ketiga, kenapa perlunya respirasi sel? Bagi menghasilkan tenaga. Kenapa perlu tenaga? Tenaga perlu untuk pertumbuhan dan pembiakan. Poin yang kedua, fotosintesis juga menghasilkan dan membebaskan oksigen ke atmosfera. Kenapa? Oksigen diperlukan juga untuk menjalani respirasi. Mari kita lihat persamaan bagi respirasi. Bagi respirasi yang berlaku di mitokondria, ia sangat perlukan glukosa dan dioksidakan oleh oksigen, maka ianya akan menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Kenapa kita perlukan tenaga? Untuk pertumbuhan dan juga pembiakan. Selesai SP yang pertama. Mewajarkan keperluan fotosintesis. Kemudian kita akan pergi kepada menghubungkait penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Marilah kita lihat keratan rentas daun yang telah kamu pelajari semasa
bab 1. Tapi kita rewind balik lah. Okey. Uji minda 12. Okey, bagusnya Bioskor ni kerana mempunyai soalan. Rajah di bawah menunjukkan keratan rentas daun. Labelkan struktur P, Q, R, S dan T yang berperanan dalam proses fotosintesis. Kalau kamu nak lihat, sebenarnya ini adalah daun. Tu biar anak panah pula dah. Okey, ini adalah daun. Kalau kita lukis, ini adalah struktur daun. Okey, struktur daun, keratan rentas dianya, ini adalah keratan rentas daun. Di mana di bahagian atas ini terdiri daripada epidermis atas. Bab 1 kita dah belajar ni. Okey, yang kedua, Q pula terdiri daripada tisu mesofil palisad. Okey, yang tersusun secara rapat-rapat. Apa specialnya tisu mesofil palisad? Kepadatan kloroplas yang paling banyak. Bila ianya mempunyai kloroplas yang paling banyak, dekat sinilah berlakunya fotosintesis paling tinggi. Yang kedua, kita lihat pula R. R terdiri daripada tisu mesofil berspan yang tersusun secara longgar. Okey, di mana dekat kawasan ni terdapatnya ruang udara. S pula, S terdiri daripada berkas vaskular, di mana ianya terdiri daripada xilem dan juga phloem. Okey, T pula, T adalah epidermis bawah. Bila kita sebut epidermis bawah, ianya akan terubah suai membentuk sel pengawal, di mana di antara sel pengawal terdapatnya stoma, iaitu liang di mana pertukaran gas berlaku, di mana ianya membebaskan oksigen dan membenarkan karbon dioksida meresap masuk ke dalam daun. Okey, kita sambung lagi. Kita kenal dulu organel yang terlibat dengan fotosintesis. Okey, yang pertama, organel yang terlibat dalam fotosintesis adalah kloroplas. Okey, kita tengok struktur kloroplas. Kloroplas ni terdiri daripada membran luar dan membran dalam, dan ianya mempunyai granum dan juga stroma. Granum pula terdiri daripada beberapa keping tilakot. Okey, kita tengok granum. Granum adalah timbunan cakra tilakoid yang tersusun membentuk lapisan. Susunan ini akan meningkatkan luas permukaan untuk fotosintesis berlaku secara optimum. Okey, maknanya dekat sini, kalau lah awak kena lukis kloroplas, make sure ianya terdiri daripada dua membran, iaitu membran luar dan juga membran dalam. Kemudian awak kena lukis granum. Granum ni terdiri daripada susunan, okey, timbunan cakra tilakoid. Bila nak label, ini adalah tilakoid, satu cakra. Kalau beberapa cakra ni, ianya membentuk granum. Okey, granum lah. Okey, kemudian di luar yang berbentuk seperti, kalau dalam sel biasa ianya adalah sitoplasma, kita panggil dia stroma. So, apakah fungsi stroma? Stroma, dia merupakan bendalir tidak berwarna yang mengelilingi grana. Grana tu plural bagi granum lah. Tapak, ianya merupakan tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Kalau dalam silibus lain, kita panggil dia, silibus lama, kita panggil tindak balas gelap. Tapi untuk you all ni, ianya adalah tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dan fungsi dia menghasilkan glukosa. Okey, kita zoom sikit lagi kepada tilakoid. Okey, tilakoid tadi yang satu-satu ni kan. This one is tilakoid.
tilakoid adalah kantong berbentuk cakra yang mengandungi pigmen klorofil. Klorofil adalah pigmen yang berwarna hijau. Duduk mana? Dalam tilakoid. Jadi, pigmen yang berwarna hijau tadi fungsinya memerangkap tenaga cahaya matahari untuk memulakan tindak balas bersandarkan cahaya yang berlaku di dalam tilakoid. Jadi, awak perlu ingat bila kita sebut pasal organel iaitu kloroplas, awak perlu tahu di mana di dalam tilakoid terdapatnya pigmen klorofil iaitu pigmen hijau. Di mana dalam tilakoid ini berlaku tindak balas bersandarkan cahaya. Maknanya ia perlukan cahaya. Di stroma pula, dia adalah suatu bendalai tidak berwarna. Ia untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Maknanya untuk melakukan proses tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni, tanpa kehadiran cahaya pun ia masih boleh berlaku. Okey, kita sambung lagi di mana kita akan melihat kepada standard pembelajaran, iaitu kita rujuk kepada standard pembelajaran 2.4.4. Menghubung kait tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya dalam fotosintesis. Kemudian, kamu perlu tahu bagaimana menulis persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis, dan akhirnya kamu boleh membanding dan membezakan antara tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Okey, kita tengok dahulu. Okey, apakah itu tindak balas bersandarkan cahaya dan apakah yang kamu faham tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Okey, fotosintesis sebenarnya berlaku dalam dua peringkat, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya, ianya berlaku di dalam tilakoid granum. Kenapa? Kerana tilakoid mempunyai pigmen klorofil. Dan kamu juga perlu tahu bahawasanya tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di dalam stroma. Okey. Dan kita tengok dulu ni 2.4.5 persamaan kimia. Persamaan kimia bagi mewakili proses fotosintesis adalah air. Ni persamaan kimia ni. Air 12H2O 6CO2 akan menghasilkan glukosa dengan formula kimia C6H12O6. Dan ia akan membebaskan 6 molekul oksigen dan juga 6 molekul air. Okey. Dari segi persamaan perkataan pula, ini adalah persamaan perkataan di mana air bertindak balas dengan karbon dioksida, ia akan menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Jadi, peringkat tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya adalah seperti berikut. Okey, bagi tindak balas bersandarkan cahaya, ianya berlaku di dalam tilakoid kerana tilakoid mempunyai pigmen klorofil. Pigmen klorofil, pigmen fotosintesis iaitu klorofil pada permukaan tilakoid akan menyerap tenaga cahaya. Okey, teacher nak kamu guna tenaga cahaya. Okey, jangan kata cahaya sahaja. Tenaga cahaya ini akan mengujakan elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Okey, maknanya awak kena tahu dalam klorofil adanya elektron. Jadi, apabila klorofil memerangkap tenaga cahaya, ia akan mengujakan elektron dalam klorofil tersebut. Maka, elektron ini akan dibawa oleh satu siri pengangkut elektron. Okey, daripada proses pengujaan elektron tadi, di mana mengujakan elektron tadi,
Tenaga daripada pengujaan elektron pula digunakan untuk menghasilkan ATP dari molekul ADP dan juga molekul fosfat. Okey. Elektron yang keluar daripada pigmen klorofil tadi, teruja tu maknanya dia keluarlah. Elektron ini akhirnya akan diterima oleh NADP+. Okey. NADP+ seterusnya bergabung dengan ion hidrogen daripada fotolisis air. Okey, dan membentuk NADPH yang merupakan suatu ejen penurunan. Okey. Dalam tilakoid juga berlaku proses fotolisis air. Gapo fotolisis air itu? Proses penguraian molekul air dengan kehadiran tenaga cahaya dan juga klorofil. Okey. Penguraian molekul air akan membentuk ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Ion hidrogen kehilangan elektron dan membentuk air dan gas oksigen yang dibebaskan ke persekitaran. Molekul klorofil kemudiannya menerima elektron daripada air, iaitu ion hidroksida hasil daripada fotolisis. Klorofil akan kembali stabil dan kemudian menyerap tenaga cahaya. Panjang huraian ni faham ke tak ni? Okey, tak apa, kita rujuk kepada rajah. Okey. Bila kita tengok pada rajah ini, yang pertama tadi, dekat sini adanya tilakoid. Apa yang berlaku dalam tilakoid? Ianya berlaku tindak balas bersandarkan cahaya. Bila bersandarkan cahaya, maknanya ianya perlukan cahaya. Okey, dalam tindak balas cahaya, apabila adanya tenaga cahaya, okey, nombor 2, nombor 3 berlakunya penyerapan tenaga cahaya oleh klorofil. Bila klorofil menyerap tenaga cahaya, ia akan menyebabkan pengujaan elektron berlaku. Bila adanya cahaya juga berlaku proses yang dinamakan fotolisis air. Fotolisis air adalah pemecahan molekul air kepada ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Okey, sekarang ni daripada pengujaan elektron tadi, okey, dalam dalam tilakoid ni, dalam granum ni dah ada NADP+. Okey, awak tengok sini. E ni NADP+ bergabung dengan ion hidrogen daripada fotolisis. Tadi teacher dah hoyak dekat sini berlaku fotolisis air kan? Fotolisis air membebaskan ion hidrogen. Jadi ion hidrogen ni pula akan bergabung dengan ni H+, ion hidrogen. Bila dia gabung dua ni, dia pun membentuk NADPH. Kenapa dia kena bentuk NADPH ni? Sebab NADPH akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya sebagai apa? Ejen penurunan. Pada masa yang sama juga, tenaga cahaya yang tinggi tadi akan menyebabkan ADP bergabung dengan fosfat membentuk ATP. ATP tu apa? ATP tu adalah tenaga segera. Tenaga segera. Kalau teacher kat suka bandingkan dengan mi Maggi. Mi Maggi kalau kita nak makan, berapa minit boleh makan selalu. Sama juga ATP. Nak tenaga terus dapat daripada ATP. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni, tadi kita dah ada H+.
Okey, H plus tadi dia bergabung dengan NADP plus. Bentuk NADPH. Hak ni settle. Okey, hak ni pun settle. Point dekat lukisan tu nombor 4. Penguraian membentuk hak ni ke. Okey, juga nombor 4. Okey, ion hidroksida kehilangan elektron. Okey, sekarang kita ambil hak ni pula. Warna merah teacher buat ni. Ni. OH minus ni pula, ni OH minus ni, dia akan kehilangan elektron. Bila dia kehilangan elektron, maka ia akan membentuk air dan juga oksigen. Tadi masa mula-mula kita belajar, hak nombor 1 tu elektron teruja tu ke? Mari mana elektron? Sebab hasil daripada fotosintesis sebelumnya, dia dah sumbangkan elektron. Siapa sumbangkan elektron? OH minus ni. Deh. Okey, jadi ion hidroksida kehilangan elektron. Ni duduk point nombor berapa ni? Okey, tadi nombor 5 kan? Ni nombor 6. Dalam lukisan nombor 6, apa dia? OH minus, dia akan dermakan elektron dia. Supaya bila tak ada elektron, dia akan ada OH saja. Maka ia akan bentuk air dan juga oksigen. Kalau kita tengok tak logik ni teacher, OH jah. OH ni daripada mana? Daripada pemecahan molekul air ke? Bentuk H plus dan juga OH minus. Bila dia derma elektron, okey. Gak molekul air, okay? Molekul air dalam tumbuhan ni bukan ada jawab. Kalaulah kata molekul air tu ada 12 molekul air, maka ada berapa OH? Maka dia juga membentuk 12 OH minus dan juga 12 H plus. Jadi 12 H plus, 12 ion hidrogen dan 12 ion hidroksil. Dia akan dermakan 12 elektron. Tinggallah 12 OH. Ni. Duk mana ni? Tak nampak. Okey, 12 OH. 12 kumpulan hidroksida ni akan bergabung sesama sendiri. Barulah dia bentuk air dan juga oksigen. 12 OH ni kalau dalam kimia bermaksud kita ada 12 oksigen dan juga 12 hidrogen. Untuk bentuk air kita perlukan H2O. 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 Lepas tu kita nak bentuk oksigen, kita perlukan O2. Sekarang 12 ada ni ke ada 12 ni. 12 kalau kita letak sini jadi ni 12 belaka. Jadi dia akan hasilkan 3 molekul air, 3 molekul oksigen. Jadi 3 kali 2 ni, kita dah ambil sini 6. Ada lagi 6 oksigen. Maka duduk sinilah. Jadi kalaulah menggunakan 12 molekul air, okey, ambil daripada asal. Kalaulah kita ambil 12 molekul air, okey, 12 molekul air, kita akan hasilkan 12 ion hidroksil. 12 ion hidroksil dermakan 12 elektron, membentuk 12 kumpulan hidroksida. 12 kumpulan hidroksida pula dia akan pecah membentuk 6 molekul air dan 3 oksigen. Jelas dah situ deh. InsyaAllah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, kemudian ion hidroksida tadi kehilangan elektron. Dah jelas situ. Nombor berapa? Nombor ni. Dia kehilangan elektron, membentuk air dan gas oksigen yang dibebaskan ke persekitaran. Jadi, secara tak langsung klorofil tadi menerima elektron daripada air hasil daripada fotolisis. Jadi, klorofil tu jadi stabil lah. Sebab apa stabil? Dia dah ada elektron. Okey, sekarang kita sambung pula kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tidak.
Bila sebut tidak, maksud dia ianya berlaku di stroma, dan kalau tak ada cahaya pun tak apa, masih boleh berlaku. Tapi bukan bermaksud ianya berlaku pada waktu malam. Maknanya nak lakukan tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni siang hari juga, tapi tak ada cahaya pun boleh still berlaku. Dengan syarat tindak balas bersandarkan cahaya telah berlaku. Faham maksud teacher? Kenapa teacher kata gitu? Yang pertama, untuk memulakan tindak balas tidak bersandarkan cahaya, ada bahan mentah daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Iaitu, untuk memulakan tindak balas tidak bersandarkan cahaya, ianya memerlukan ATP daripada tindak balas bersandarkan cahaya dan juga NADPH daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Kalau tak ada dua ni, tindak balas tidak bersandarkan cahaya tidak boleh berlaku, maka tiada glukosa akan dihasilkan. Awak perlu tahu dalam kepala awak, tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku di stroma. Okey, kenapa? Okey, yang pertama. Okey, tadi kita dah pergi kepada air kan? Air sebagai bahan mentah yang pertama. Bahan mentah kita yang kedua adalah karbon dioksida. Air dah kita dah bincang. Karbon dioksida. Dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, gas karbon dioksida diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. Maknanya sebatian 5 organik, kalau kita tengok ni lah 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Ni dalam kimia lah. Tapi bila berlaku proses penurunan, ia akan membentuk glukosa yang terdiri daripada 6 bilangan karbonnya. Okey, 6 bilangan karbon. Okey, sebatian organik ini akan diturunkan oleh NADPH, iaitu ejen penurunan, dan molekul ATP dari tindak balas bersandarkan cahaya kepada gapa? Unit monomer glukosa. Maknanya daripada 5 karbon tadi nak bentuk 6 karbon, dia perlukan ATP dan juga NADPH sebagai ejen penurunan. Jadi, kita pun belajar sikit lagi. Monomer-monomer glukosa ini akan mengalami kondensasi untuk membentuk molekul kanji. Okey, this one kita panggil dia glukosa. Nanti dia akan mengalami kondensasi, ia akan bentuk kanji. Kanji, lagi apa lagi? Protein, sebab dia adalah autotrof. Maka butiran kanji akan disimpan dalam stroma kloroplast. Itulah tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan